Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua ya. Terima kasih kerana masuk kelas petang ini. Okay, minta maaf ya sebab ada mesyuarat yang cikgu perlu pergi pagi tadi. Jadi tanpa melengahkan masa, cikgu sekali lagi nak buat housekeeping dalam 2-3 minit dulu. Pertama, okay, mengenai semua PowerPoint yang cikgu paparkan di nantilah dekat kelas, okay, ataupun dekat screen, okay, anda semua ataupun semua boleh dapat melalui Google Classroom lah seperti yang cikgu terpaparkan pada screen ni, okay. Murid-murid kalau anda tengok ada kat sini, cikgu memang dah bagilah dalam bentuk PDF dan kerja kamu hanya perlu buka Google Classroom, masuk Google Classroom, tekan Google Classroom itu, okay. Nak baca tekan je lah, kamu tekan maka kamu boleh baca dah bahan-bahan yang ada di dalam Google Classroom. Dan jangan lupa juga tekan mark as done. Mark as done supaya cikgu ada satu record mengenai bahawa anda tahu ada nota tersebut dan tidak ketinggalan. Cikgu memang akan bagi markah di sini dan setakat petang hari ini kita sudah ada 19 orang murid di dalam grup ini. Syabas, okey, sangat baik. Namun untuk mereka yang masih belum lagi masuk ke kelas, sekali lagi cikgu nak tunjukkan link manage in whiteboard Cikgu sekali lagi nak jemput, okey, untuk mereka yang tak sempat nak masuk ni harus iaitu kelas kita ini adalah kod ini WZ5PB4W dan bolehlah minta daripada kawan-kawan kamu, nanti pun cikgu akan letak kat grup supaya anda boleh tekan dan masuk grup ini. Okay, harap jangan mensia-siakan kerja cikgu. Oh cikgu, kita dah nak masuk ke fasa bersemuka nanti. Murid-murid, cikgu tak akan cetakkan nota secara hard copy nanti juga sebab satu cimakan duit je. Dan paling penting sekali cikgu nak latih kamu bertulis ya. Bertulis. Jadi kepada mereka yang sampai sekarang masih tertanya cikgu, kamu dah mengajar saya 1.1, 1.2. Perlu buat nota ke tidak? Cikgu cakap macam ni lah. Nota adalah milik pada kamu. Kalau kamu tanya saya cikgu mesti cakap ya. Tapi kalau cikgu nak tanda nota anda yang berpelbagai, dia tak ada maksud sebenarnya. Yang cikgu nak tanda untuk mentafsir pencapaian kamu adalah, tengok pada skrin ni, okey, iaitu praktis formatif. Murid-murid, walaupun cikgu tak mengajar kamu ataupun tak sempat, mungkin cikgu minggu depan lagi mesyuarat, kerja kamu selain dari nota yang paling penting adalah menjawab praktis formatif yang ada pada setiap bab di dalam buku teks. Cikgu, ini soalan yang akan tanya di SPM ke? Cikgu bagi tahu terus terang dia. Daripada kamu beli buku-buku dari luar, kononnya orang kata sekarang beg berat sangat, bazir duit. Lagi bagus kalau kamu gunakan masa kamu duduk, bukakan buku kamu, buku teks ya. Contoh praktis formatif 1.2, muka surat 10. Okey, jawab. Ini adalah wajib. Kamu punya buku nota nanti, nota kamu, cikgu akan tanda bagi chalk saja. Tengok fakta kamu tu betul ke tak. Yang paling penting cikgu nak tanda adalah praktis formatif. Okey, praktis formatif ada pada setiap bahagian dalam bab itu. Dah habis satu bahagian, 1.1 ada. 1.2 jawab. Ini yang kamu perlu jawab. Tolong jawab. Okey, dan selepas praktis formatif itu, yang paling penting pada setiap bab, kalau kamu ada buku teks di tangan, kalau tak ada, tengok pada skrin saja. Contoh muka surat 18, setiap hujung bab kita ada praktis sumatif. Ini yang terakhir sekali.
Okay. Praktis formatif, praktis sumatif, dua-dua wajib buat. Jangan tanya lagi. Kalau kamu masih tanya lagi nak buat nota ke tak, kita buang masa saja. Nota sebenarnya itu perlu. Kamu tak tulis, memang tak ingat. Jangan kata cikgu bagi saya nota. Yang cikgu tunjukkan PowerPoint itu, saya boleh baca sendiri. Kalau semua nota dah bagi, baca semua orang dapat A, ini bukan bio lagi lah. Atau ini bukan, kamu tak perlu belajar kat sekolah lagi kan. Tapi realiti dia, cikgu dah bagi nota pun, bagi nota kat internet ataupun kat dalam Google Classroom pun, kamu baca, tak tulis, tak ingat. Tolong, okey? Jadi tolong jawab, wajib jawab. Tulis dalam buku nota kamu itu, jawab praktis formatif, dan akhir sekali praktis sumatif, bermula dari bab 1. Bab 1 sampai hujung. Okey? Murid-murid yang saya hormati sekalian, tingkatan 4 saja sudah ada berbelas 10 lebih bab. Cikgu sekali lagi tunjuk. Okey? Kamu ada jumlah 15 bab. Jumlah 15 bab. Jadi kalau kamu tak buat hari ini, hujung tahun baru kamu nak belajar dari awal, inilah orang kata belajar biologi susah. Biologi tak susah, dia banyak benda. Hari ini buat bab 1, bulan ini buat bab 1, bulan depan buat 2 bab, 3 bab, 4. Okey, dengan itu kamu sampai ke hujung, semua boleh faham. Kalau anda jelas, boleh ke tak angkat tangan? Cikgu nak tahu je, jelas ke tak jelas? Okey, sekejap. Cikgu nak ambil screenshot kali ya. Kalau faham, sila angkat tangan. Nashwin, Nomira, John Jugan, Nuri Zahira, Shudik Kaur. Sila angkat tangan ya. Berarti angkat tangan tak? Angkat tangan dulu, jangan jatuh, angkat tangan je. Nomira, Nashin, John Jugan. Ada kat situ tak? John Jugan? Mira, angkatlah tangan, jangan letak dulu. Okey, kalau dah faham, terima kasih semua. Okey, sila turun tangan ya. Jadi, terima kasih sebab anda memberi respon pada cikgu. Cikgu faham ya, agak panjang cerita cikgu cakap. Jadi, lepas buka sekolah, ya, cikgu, phone saya tak dapat. Okey, apa-apa. Kalau macam tu, terima kasih ya John juga. Thank you sebab bagi respon. Okey. Jadi, terima kasih sekali lagi kepada semua yang memberi respon. Kita akan sambung belajar. Murid-murid minggu depan juga mungkin cikgu tak boleh nak bersemuka dengan kamu semua lagi sebab memang cikgu terlibat dalam mesyuarat. Okey, bersama dengan guru-guru sekolah lain. Ada halah sepanjang seminggu. Datang sekolah pun haraplah kamu boleh buat nota. Okey, nota pun cikgu dah bagi dalam bentuk PowerPoint. Dan paling tidak, duduk, buka buku, lengkapkan indeks, jawab praktis formatif. Jangan cakap cikgu tak ada, cikgu tak bagi kerja ya. Dah siap, bagus. Tak siap, tolong siapkan. Okey, jadi sekarang kita akan sambung masih bab 1. Ini penting. Soalan pertama dalam SPM memang keluar objektif dah. Pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal. Yelah, mungkin minggu lepas kamu cakap, cikgu, saya belajar bidang biologi. Ini akan tanya dalam SPM ke? Menjawabkan dia tidak. Tetapi, minggu lepas itu adalah untuk memberi pengenalan. Apa itu bio? Saya belajar bio untuk apa? Kan? Saya bukan nak jadi doktor pun. Tidak. Biologi bukan ada doktor saja ya. Okey. Nanti cikgu akan juga kongsikan satu YouTube pasal IR 4.0 dalam Google Classroom. Tolong tonton. Tonton semula. Okey. Jadi 1.3 berkomunikasi dalam biologi. Dalam bab ini, murid boleh berkomunikasi tentang data eksperimen dengan membina jadual berdasarkan data daripada eksperimen yang dijalankan. Cikgu ini saya tahu. Malangnya, tahu itu cakap saja. Apabila datang pada praktikal, buat jadual dalam laporan pun tak reti. Okey, ini yang didapati oleh pensyarah-pensyarah di universiti. Okey, jadi mereka dah letak balik semula supaya anda imbas kembali. Jadi murid-murid,
Okey, jadual. Perlu faham bahawa konsep jadual kiri dan kanan dia. Biasanya kiri ialah pemboleh ubah dimanipulasi, manakala yang kanan ialah pemboleh ubah bergerak balas. Common sense. Mesti ada unit dan bahagian ini akan diuji dalam kertas amali sains teras kita panggil. Ya, amali sains bukan teras, sains elektif. Biokimia, fizik, sains tambahan. Ya, kamu akan ada kertas 3 tetapi telah ditukar nama sebagai kertas amali. Setiap satu akan ada satu set eksperimen. Okey, tak kira kimia ke fizik ke bio. Setiap satu daripada kamu akan ada satu set eksperimen untuk biokimia kena fizik. Kamu perlu buat eksperimen, jawab, hantar. SPM. Kalau saya ada 26 murid di sini, maksudnya ada 26 set eksperimen yang kita perlu sediakan untuk kamu semua. Okey, itu memang adalah cara sekarang, tak macam dulu lagi kertas 3, oh cikgu, kami belajar biokimia fizik, tak ada buat eksperimen. Sekarang perlu buat. Jadi, dalam sini juga kamu disebut untuk menyembahkan data yang bernombor dalam bentuk perpuluhan dan jarang-jarang kita guna pecahan. Memang tak ada pun. Mesti tetap perpuluhan dan pastikan dalam jadual ini semua jawapan itu dalam tempat perpuluhan yang sama. Cikgu ni saya tahu. Nanti tengoklah puas salah juga. Oh, sini 18.5. Oh, cikgu yang dua itu ialah suhu 20. Maka letak 20. Tak letak poin kosong. Tolak makan lah. Tolak makan. Jadi benda ini perlu faham ya. Jadi kita buat ulang kaji semula. Sebab memang sangat sedih. Bila masuk universiti, benda asas sains pun semua lupa. Buang ke dalam tong sampah. Okey? Dan mestinya sebagai nombornya nyata. Misalnya 0.7, bukannya 0.7. Dia mesti nombor yang nyata lah. Okey? Dan jangan lupa unit untuk kuantiti hendaklah ditulis di tajuk dan bukan bersebelahan nilai berangka. Mesti ada unit pada tajuk. Kadang-kadang kita tengok murid letak unit pada bawah sini. Tak boleh lah. Okey? Contoh cikgu pun tulis. Guna benda ni. Cikgu nak padam kejap pointer eraser. Okey. Jadi ada orang suka dia tulis, dia suka letak unit di sini. Tak perlu. Ini salah. Cikgu saya kata tadi lah. Jadi benda pentingnya anda belajar tulis tajuk dengan unit. Tajuk mesti ada unit. Okey. Lepas itu kamu juga disebut sekali lagi melukiskan graf yang sesuai. Cikgu, apa graf yang sesuai? Dalam mempersembahkan data eksperimen biasanya 2-3 graf saja yang kamu akan guna. Satu graf garis. Satu lagi graf bar seperti yang kamu tengok. Okey, graf bar kanan ni. Okey, jadi bilanya kamu nak buat graf garis, bila kamu nak buat graf bar itu ada cara dia. Tapi secara kalau kamu nak memahami hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas, maksudnya contoh, pemboleh ubah dimanipulasi bertambah, pemboleh ubah bergerak balas pun ikut bertambah, hubungan itu paling senang kita gunakan graf garis. Okey, cikgu boleh tunjukkan ke Sabah? Masa nanti cikgu akan tunjuk. Okey, jadi graf boleh dihasilkan daripada jadual berdata. Okey, kenapa mereka uji murid-murid biologi kamu boleh tanya senior kamu ujian amali SPM tahun lepas, lukis graf sahaja 5 markah. Ya, cikgu, berapa markah jumlah untuk biofizik kimia? Masing-masing ada 15 markah. 15. Biologi 15 markah, 5 markah jatuh pada lukis graf. Cikgu ulang 5 markah. 5. Maksudnya 1/3 daripada jumlah markah 33.33% tu jatuh pada graf.
Okey, jadi siapa yang tak suka lukis graf dan ingat biologi tak ada graf, pulalah. Dengan kata fizik kimia pun ada graf, maka cikgu tak tahu dia cikgu kamu yang sebut. Yang penting bio, graf untuk bio soalan dia itu sudah mengambil 5 markah. Jadi siapa yang tak suka lukis graf, sila mahirkan lukis graf dalam kelas matematik dan atau ketika kita buat eksperimen nanti. Jadi murid-murid, kamu nampak paksi Y adalah pemboleh ubah bergerak balas, paksi X ialah pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, dalam graf, skala pada paksi harus ditanda dengan seragam, merangkumi semua titik yang diplot. Ini penting, titik yang diplot. Okey, apa itu plot? Contoh, kalau nilai pertama ada pada sini, cikgu, saya buat satu titik. Bukan, plot ialah letak satu X yang kecil untuk menandakan itu nilai dia. X kecil. Bukan titik tapi X. Gunakan ruang sedia yang ada dengan terbaik. Okey? Murid-murid, jelas ke tak? Boleh tak cikgu pilih 2 orang di sini? Parti marah. Boleh faham ke parti marah? Boleh faham ke tak? Parti malah ataupun cikgu siap panggil nama. Ya, betul kan? Parti malah. Faham? Nuoci. Law Nuoci. Boleh faham ke tak? Okey, good. Kita sambung. Okey, tanda titik dengan jelas. Dia dah bagi dah. Titik X contoh. Okey, itu panggil plot. Jangan nanti cakap, cikgu saya tak tahu. Plot pun tak tahu. Masuk universiti cakap, cikgu kami tak pernah buat eksperimen kat sekolah. Itu you punya hal sebenarnya. Tapi bagi cikgu sangat sedih lah. Semua salahkan cikgu tak buat eksperimen. Padahal cikgu tak buat. Okey. Jadi tidak titik disambung menjadi lengkung yang licin. Ini dia. Kenapa perlu belajar lukis graf? Sebab kadang-kadang kita balik kepada jadual kejap. Kita baca jadual tak faham, tak nampak hubungan sangat. Lukis graf, nampak dah. Macam main saham. Kalau bagi data, semua duit, nilai duit, tak faham. Tapi lukis graf, naik turun. Saya faham dah. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Okey? Jadi biasanya kita akan letak pemboleh ubah bergerak balas dulu, baru nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi isi padu kawan dengan suhu. Okey, kamu akan nampak letakkan nilai yang seragam pada paksi 2, 4, 6, 8 Y sana. Manakala untuk X 10, 20, 30, 40 jangan lupa letak kosong sepatutnya ada kosong. Okey, lepas sambung. Jadi kita pun nampak satu pola, satu bentuk graf yang berlaku. Okey, dari situ kita pun nampak. Okey, suhu makin tinggi, isi padu larutan yang hasil pun tinggi, tapi lepas tu dia berkurang. Nanti kita akan belajar. Ini pula kepekatan vitamin C melawan jenis jus buah yang berlainan. Ini boleh tanya sini kamu Okey. Jadi kamu pun nampak lukiskan dengan bentuk graf bar sebab kita tak boleh nak menyatakan hubungan antara jus, oranye ke limau ke nanas melalui bentuk garis. Jadi kita pun letaklah bentuk bar. Lebar setiap bar dan jarak antara bar mestilah sama. Okey, mestilah sama kalau kamu tengok. Okey, harap semua boleh faham ya. Kalau lukiskan graf bar, setiap bar itu tak boleh besar kecil sangat tapi semua besar sama dan ada jarak yang sama antara mereka juga. Bilangan murid melawan ketinggian ini pun biasanya masa kita buat variasi variasi. Okey. Jadi inilah graf yang menunjukkan taburan kekerapan data berbentuk launching
berbentuk loceng. Ini pun kita akan belajar variasi tas ranjang. Dan yang masalahnya kosong lah. Cikgu tak suka ni. Dia memang tak ada kosong ni yang menjadi kesilapan lah. Kita tolong makai. Jadi ini histogram nama dia. Okey. Histogram. Okey. Sampai sekarang siapa ada soalan? Cikgu memang bazirkan masa cakap bab ini ya. Sebab cikgu ulang ujian amali 5 markah lukis graf. Itu tahun lepas. Maksudnya tahu inilah SPM dia kan. Jadi kamu dijangka pun lebih kurang yang sama. Mesti ada untuk uji kamu buat isikan jadual ataupun bina jadual dan juga melukiskan graf. Benda itu dah nampak lah dia pattern. Juga graf boleh ke lukis dengan pen. Murid-murid. Soalan baik. Semua graf dalam SPM ini ada satu markah untuk kekemasan. Kekemasan. Kalau kamu yakin kamu tak akan liquid. Kamu tak akan guna liquid ya. Kamu yakin sangat, gunalah pen. Tapi kamu yakin kamu akan guna liquid pada situ sini, sila guna pensel. Namun, cikgu saya nak juga gunakan graf. Gunakan pen untuk graf untuklah yang Y dan X ni. Sini. Okey. Dan juga ini. Okey. Ini gunakan pen. Okey. Tulislah nilai yang seragam kat tepi tu. Tetapi masa kamu nak lukis ini, gunalah pensel. Okey? Masa nak lukiskan yang dalam itu, blok-blok semua itu, guna pensel. Ini contoh Contoh, sekali lagi, ini pensel. Yang merah ini pensel, sambung pun pensel. Harap jawab soalan kamu ya. Nak guna pen, boleh. Tapi kalau kamu jenis yang confirm akan liquid, tolonglah fikir 100 kali dulu lah. Tapi yang X dan Y garis itu, X dan Y, boleh guna pen. Tak ada masalah. Sebab benda itu adalah tetap. Okey. Kita sambung ya. Jawab soalan kamu kan? Alia Natasha. Kamu nama sama kan? Ini macam Alia Natasha kelas cikgu 5 Alpha tahun ini pula. Tak apa. Boleh faham kan? Boleh ya? Cikgu sambung. Standard pembelajaran 1.3.3 pula. Jadi ini pula dia menyebut murid boleh melakarkan lukisan biologi. Jangan risau, nanti buat eksperimen sel haiwan dan sel tumbuhan, kita akan lukis lah. Okey, kamu perlu daripada apa yang kamu nampak sebelah kiri geratan rentas, lukiskan balik apa yang kamu nampak dan paling penting lukiskan poin-poin yang kamu perlu tengok. Okey. Lukisan pelan keratan rentas, okey, untuk batang bunga matahari, okey, keratan rentas dan dia lukiskan balik. Okey, cikgu macam mana ni? Tengoklah sebelah kiri dan kamu tak mungkin nak lukis sedetail apa yang kamu nampak. Tetapi apabila anda pindahkan ke dalam lukisan, contoh, kamu dah tahu xylem, phloem, cambium, itu benda yang kamu nak tengok. Jadi dalam lukisan itu kamu boleh lukis dan label epidermis kat luar, sel rambut kat luar. Tolong, maksudnya jangan kata nanti cikgu saya perlu lukis sama ke? Sebenarnya je. Tapi yang penting tanya diri sendiri. Apabila saya tengok sel haiwan, sel tumbuhan, apa sebenarnya yang saya nak tengok? Okey? Kalau kamu kata di bawah mikroskop cahaya, saya boleh nampak mitokondria. Itu bullshit. Bullshit. Yang kamu mampu tengok itu sebenarnya nukleus saja. Nukleus sitoplasma dan plasma membrane je. Yang selebihnya kamu akan nampak macam sama-sama. Jadi, fahamlah. Contoh lagi, dalam lukisan keratan rentas, ini dia. Label. Okey, label dan tidak bersilang. Okey. Kamu tengok, apabila kita nak label, garis dia lurus, bukan anak panah. Okey, label, tunjuk label. Dan juga tajuk. Okey, tidak berlorek secara artistik. Kita tak nak bentuk macam ni ataupun bentuk lorekan yang tidak bermakna. Kalau nak tengok sini, ni. Melainkan kalau kamu betul-betul tengok itu dia bentuk hitam sepenuhnya. Kalau tidak, sila lukis biji-biji dia. Maksudnya menandakan sel. Yang lorek ini semua adalah menipu.
Menipu, terang-terang menipu. Kamu tak akan nampak pun satu benda hitam, melainkan kalau tempat itu contoh adalah xylem yang sudah tua ataupun kita panggil fiber pelawas, itu hitam semua. Okey, lorekan tidak bermakna memang tidak digalakkan. Okey, garis yang dilukis jelas tidak terputus-putus. Ini terputus-putus. Tak baiklah. Kalau macam ni sambung semua okey lah. Teknik lukisan yang lemah. Kalau yang baik, tengok. Okey. Cikgu, apa ini? Kanan dan kiri. Kanan itu teknik lukisan yang baik pula. Ya, sebab dia jelas melabelkan apa yang perlu dinampak dalam keratan rentas sel itu. Cikgu bagi masa sekejap dalam mungkin 30 saat. Tengok kiri dan kanan. Kiri itu nampak macam cantik tapi dia tidak bermakna sebenarnya. Okey, yang kanan itu dia labelkan apa yang patut diperhatikan di bawah pembelajaran mereka. Atau pembelajaran yang patutlah. Okey, garis yang dilukis jelas dan tidak terputus-putus. Sini bukan nak lahirkan budak seni, tetapi kita lahirkan budak sains mampu lukiskan poin-poin yang kamu faham. Contoh, kalau anda lukiskan sel tumbuhan, mampu ke tak kamu lukiskan sel dinding sel? Dinding sel, bukan sel dinding dinding sel. Sel wall. Oh, senang nanti kita tengok. Okey, nanti kita tengok. Soalan? Ada soalan ke tak? Boleh angkat tangannya tingkong cikgu faham. Ada soalan ke tak? Nur Alia Najwa. Nur Alia Najwa, boleh faham ke tak? Felicia Lim, okey? Felicia Lim. Okey. Kita sambung Standard 1.3.4 murid boleh mengenal pasti sata badan. Ini cikgu mintalah ingat sata badan, keratan dan istilah arah dalam organisma. Ini keluar dalam SPM. Baru je keluar. Okey. Sata frontal membahagikan badan kepada bahagian dorsal iaitu belakang dan bahagian ventral depan. Apa itu dorsal ventral ya? Senang je. Okey. Dorsal, kalaulah kamu tengok kambing ini atas. Okey, ventral itu ke bahagian bawah. Ataupun kalau kamu tengok dari segi manusia, perspektif manusia, depan itu adalah ventral. Belakang itu adalah dorsal. Okey. Sata sagittal membahagikan badan kepada bahagian kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Jadi dua sata frontal dan sata sagittal. Tapi dia tak tanya ni, SPM tu dia tanya pasal kepala dari atas ke bawah itu nanti kita tengok. Okey, dan transitional, sata melintang, transitional plane. Membahagikan badan kepada bahagian atas dan bawah. Jadi ada 3 Satu, depan dan belakang. Okey, bahagikan depan belakang sata frontal. Satu lagi membahagikan badan kepada bahagian kanan dan kiri. Satu lagi bahagian atas dan bawah, sata melintang. Okey. Harap boleh faham Jadi benda ini cikgu saya perlu faham ke? Ya, ini adalah istilah dalam sains, istilah dalam biologi khususnya. Apabila anda diminta lukis gambar, cikgu, lukis gambar apa? Contoh dorsal ventral. Kamu pun boleh cari mana dorsal ventral. Sata melintang ni atas dan bawah, nanti kamu akan tahu mana itu anterior dan posterior. Anterior dan posterior. Sabar kita akan tengok. Okey. Kalau anda tengok manusia, belakang ni dorsal ventral ataupun kamu tengok posterior anterior. Cikgu, bukan anterior itu kepala ke? Untuk manusia, arah ke atas kepala kita hala ke matahari ni superior. Ke bawah kita panggil inferior. Itulah kamu belajar kalau kamu ingat. Superior vena cava.
Superior vena cava. Maksudnya vena cava itu dari atas ke bawah. Dari kepala. Inferior vena cava dari kaki. Inferior dari bawah. Inferior vena cava. Okey. Jadi kalau anda tengok di sini, kamu pun nampak dah anterior dan ventral. Perlu faham ya? Kalau anda belajar bio dengan guru yang lain ataupun guru yang tak ikut syllabus sekarang nak sebut benda ini, kita akan salah sentiasa ingat anterior kepala. Tidak, sekarang untuk manusia kita rujuk pada superior, bawah kaki itu inferior. Okey? Anterior, posterior. Itu anterior ini rujuk kepada apa? Biasanya rujuk kepada macam binatang anjing, kucing. Anterior kepala ke depan, posterior ekor dia. Depan belakang. Okey, jadi kalau kita ambil ikan sebagai contoh. Ikan sebagai contoh. Depan anterior, belakang itu posterior, betul? Kepala dan ekor. Atas dorsal, perut dia itu ventral. Dan ke kanan, ke kiri. Okey, 3 SATA, 3 T yang kita perlu faham lah. Okey. Siapa ada soalan sebelum cikgu nak pergi jauh lagi? Untuk manusia ada superior, inferior, itu yang perlu ingat ya. Banyak soalan, percubaan pun dah tanya ya. Sebab dia memang membezakan dengan mazhab yang dululah. Kalau dulu kita sebut anterior, posterior. Cikgu pilih juga ya. Kenapa satu orang hilang tak? Tak apa, nanti cikgu tengok. Syarin, boleh faham Syarin? Syarin? Sudip Kaur. Miss Kaur? Miss Kaur pula. Miss Sukdip. Boleh faham? Hello Sudip. Okey, cikgu sambung Bagus, cikgu sambung. Untuk keratan pula. Okey, keratan. Okey, section keratan. Jadi kita perlu faham juga antara keratan membujur dan keratan merentas ataupun keratan melintang. Lazimnya yang biasa kamu tengok bentuk yang kamu lukis, contohnya batang pokok ialah keratan rentas, melintang Tak nafikan juga kamu akan minta untuk tunjukkan keratan membujur, khususnya untuk tengok tisu xylem dan phloem. Macam mana bentuk dia dari atas ke bawah. Okey, perlu tahu bezakan keratan. Jadi itu saja untuk yang bahagian 1.3. Okey, 1.3. Jadi kalau nak buat nota, cikgu aku nota lagi ni. Sabar Indeks cikgu anggap dah buat Jadi jangan lupa nanti jawab semua panggil apa itu praktis formatif. Okey, praktis formatif. Jadi 1.3 pun cikgu dah harap tak ada masalah dah. Cikgu tunjukkan semua ada kat sini. Orang boleh tengok macam muka surat 13 ada ya. Boleh baca dan cuba faham. Okey, buatlah nota kalau nak. Okey, lepas tu ada mana latihan formatif dia ni 1.3. Memang ada ni, cuba ingat. Praktis formatif 1.3. Jadi kat sini dia ada benda, nanti kita akan buat kajian juga penyiasatan saintifik, iaitu bahagian terakhir. Kalau sempat, cikgu akan suruh anda baca dan sediakan laporan lain. Nak buat laporan, nak buat eksperimen lain ni cikgu, buat eksperimen apa? Kita pun belum bersemuka kan, sabar. Okey. Jadi murid-murid 1.4. Yang perkataan cikgu nak sebut dan penting nak masuk ke otak kamu adalah penyiasatan saintifik. Antara perkara penting dalam sains adalah bukan belajar banyak benda. Biologi ni banyak cikgu. Perlu belajar biokimia, biotek, genetik. Lepas tu perlu belajar anatomi, zoologi, botani. Cikgu apa kamu sebut ni? Itu satu ya. Tak nafikan pengetahuan fakta sains banyak. Perlu kamu hafal belajar. Sebenarnya yang paling penting dalam sains ialah dia punya disiplin. Apa sebenarnya sains yang menekankan adalah penyiasatan saintifik. Maksud dia, kamu tak faham sesuatu, kamu pergi buat kajian sampai kamu bertemu jawapan. Tanya diri sendiri. Okay? Kalau kamu tak belajar sains kan, kalau kita tak ada ilmu sains, kalau kita nak selesaikan masalah, seorang lelaki, seorang perempuan,
Boyfriend dan girlfriend. Okay, girlfriend ini, perempuan ni rasa boyfriend ni ada masalah, nak break, nak pisah. Masalah ke tak? Boleh break, masalah ke tidak, tanya diri. Okay, perempuan itu rasa tiba-tiba lelaki ni cakap pada dia, kita nak break. Break masalah ke tak? Masalah. Nak selesai ke tak? Nak. Memang nak selesaikan. Jadi macam mana kamu nak selesaikan? Cikgu, apa kaitan dengan penyiasatan saintifik? Ya. Jadi dalam penyiasatan saintifik, kamu perlu mengenal pasti masalah. Kenapa break? Itu ilmu dia. Kalau kamu tak belajar, dengar saja nak break, terus gaduh. Gaduh. Kamu tak selesaikan masalah. Kita nak mengajar kamu selesaikan masalah. Oh, kenapa break? Kita nak, okey, apa yang boleh buat untuk supaya hubungan ini teruskan. Jadi itu antara perkara yang kamu perlu fahamlah. Jadi janji juga akan bagian jawab cerita lengkap, sabar. Okey. Jadi boleh-boleh mereka bentuk eksperimen untuk menyelesaikan masalah. Inilah ilmu dia. Mereka bentuk eksperimen untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah penyiasatan saintifik. Okey. Jadi apa yang anda belajar dalam kaedah penyiasatan saintifik adalah proses mengumpulkan fakta. Berdasarkan pemerhatian, bukan mengumpulkan fakta yang tak berkaitan. Okey, berdasarkan kepada pemerhatian. Jadi kamu pun disebut, okey, perlu memerhatikan. Perhatikan kenapa lelaki itu tak nak saya. Kalau kamu perempuan itu kan, kenapa dia tak nak saya? Fikirkan, perhatikan, fikirkan baik, buat pemerhatian. Okey. Lepas pemerhatian, mengenal pasti masalah, kamu akan membuat hipotesis, merancang eksperimen, mengawal pemboleh ubah, menjalankan eksperimen, mengumpul data, menganalisis data, menginterpretasi data, membuat kesimpulan, dan kalau boleh menulis laporan. Kenapa perlu menulis laporan? Itu cerita lengkap. Macam tadi, kamu ada masalah dengan boyfriend contohnya. Okay, jadi kamu dah mengenal pasti itu masalah. Jadi kamu pun perlu buatkan hipotesis. Kenapa dia nak break saya? Okay, itu pernyataan masalah. Memang betul, pernyataan masalah. Jadi kamu buatkan hipotesis. Hipotesis memerlukan pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Jadi kamu pun mula buat hipotesis. Disebabkan saya kurang meluangkan masa dengan dia, maka dia nak break dengan saya. Kerana saya kurangkan masa meluang bersama dengan dia, maka dia nak break dengan saya. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi sekarang bila masa yang kamu berkongsi atau luang bersama kurang. Jadi masalah itu sekarang menyebabkan pemboleh ubah bergerak balas itu, iaitu dia nak break. Jadi kamu pun merancang eksperimen. Kamu pun dah tahu yang meluang masa bersama itu kurang. Jadi kamu pun sekali lagi mengawal pemboleh ubah, tambahkan masa bersama, menjalankan eksperimen. Jadi kamu pun kata, okey, jangan break dulu. Kita cuba buat sesuatu. Menjalankan eksperimen, selesaikan. Luangkan masa lebih. Okey, tengok dalam seminggu, 2 minggu. Mengumpul data. Okey, tengok dia senyum balik ke tak, dia sebut balik ke tak nak break dengan kita. Analisis data, interpretasi data. Okey, kalaulah dia dah gembira balik, dia tak nak break, maka kamu pun boleh buat kesimpulan. Kerana saya meluangkan masa bersama dengan dia, maka dia tak nak break. Kenapa nak buatkan laporan? Ini soalan baik. Jadi kamu pun tengok. Proses ini berulang. Kalaulah kamu dah luangkan masa, dia masih nak break dengan kamu. Kamu pun tahulah masalah itu bukannya masa bersama. Mungkin sebab dia ada perempuan lain. Okay, kamu pun perlu buat hipotesis yang lain. Okay, kerana dia ada perempuan lain, maka dia nak minta break. Jadi kamu pun perlu merancang eksperimen. Pemboleh ubah dimanipulasikan sekarang ialah perempuan lain itu. Perempuan lain. Jadi kamu perlu selesaikan dia, bincang dengan perempuan C itu. Maka lelaki itu akan bersama dengan saya. Bukan pergi bergaduh, tapi bincang. Kita dewasa. Tak nak pukul-pukul. Okey? Jadi kita pun bincang. Menjalankan eksperimen.
pergi konfront dengan perempuan si itu. Okey, boleh tak kamu jangan kacau boyfriend saya? Lepas itu, tengok. Dah cakap dah, dia masih kacau cerita lain. Tengok, oh dia dah tak kacau. Seminggu, 2-3 minggu. Lelaki itu kembali pada kamu. Dia senyum balik pada kamu. Tak nak break dengan kamu. Jadi kamu tahu, okey, disebabkan ada perempuan si itu, maka dia nak break dengan kamu sebenarnya. Okey, dah siap semua eksperimen, dah selesai masalah, buat laporan. Kenapa nak buat laporan? Bukan laporan polis, bukan. Laporan inilah yang biasanya kamu baca dalam buku psikologi. Okey, apa contohnya pakar cinta? Yelah daripada kamu buat eksperimen tadi, cikgu kata, luangkan masa, sampai kamu cari mungkin sebab perempuan dua, mungkin masa itu kamu tak ada tau. Kamu tak ada masa untuk buat 2-3 kali eksperimen. Lelaki itu dah bye-bye dengan kamu dah. Jadi kamu perlu membacalah laporan daripada orang lain untuk mengambil cara yang terbaik. 明白吗？明白这种吗，学生们？意思是说你要去读 laporan ini, dia tulis, banyaknya tulis, lepas tu dia terbitkan dalam bentuk jurnal. Inilah menjadikan mereka buku pakar. Buku pakar ini, pakar itu. Sebab itu benda yang berlaku pada mereka. Jadi mereka tulis semula, jadikan laporan. Jadi kau baca, oh ini yang mereka dah buat, ini yang mereka pernah lalui. Jadi laporan ini sebenarnya ada satu evidence, mengajar kamu supaya merekodkan benda itu, orang tengok balik, faham apa yang kamu telah buat dan boleh mengambil iktibar. Itu masa akan datang. Okey, masa akan datang. Jadi dalam laporan itu, standard laporan sains, okey, kalau kita tengok bermula dari objektif kan sebenarnya salah ya. Dia bukan objektif, tujuan ya. Tujuan, penyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah, bahan dan radas, prosedur, keputusan, perbincangan dan kesimpulan. Kamu akan nampak keputusan ini ya wajib dalam bentuk jadual, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Kalau boleh disertakan dengan graf, kalau ada hubungan graf, baru dah pergi ke perbincangan. Kamu akan tulis apa yang kamu temui dalam sepanjang eksperimen yang bukan fokus, tapi kamu temui benda baru. Okey, lepas tu buatlah kesimpulan, salin balik hipotesis itu, hipotesis diterima. Jadi ilmu menulis laporan ini boleh membawakan anda ke peringkat yang tinggi, bukan tinggi lah, maksudnya ke golongan ilmuwan. Kalau kamu malas tulis laporan, kamu buat benda itu dah tak ada rekod, hilang macam tu je. Tapi kalau kamu buatkan laporan, okey, kalau kamu buatkan laporan, maka benda itu boleh diterbitkan, boleh dijadikan bacaan masa akan datang. Itu yang kamu semua baca daripada pakar, contoh tadi cinta tu, pakar cinta. Jadi murid-murid, boleh juga tanya ke tak, Nur Mira? Jelas? Nur Mira boleh faham? Su Holwen boleh faham ke tak? Okey, jadi sekali lagi cikgu nak tekankan cikgu hanya ada 19 orang, sekarang dah 20, bagus dalam grup Google Classroom ini Jadi pandai-pandai ajak yang lain masuk Kita 20, cikgu akan letakkan semua nota di sana. Cikgu nak sambung. Ya, sambung apa cikgu? Murid-murid, okey. Jadi di sini ada eksperimen wajib pertama yang anda perlu buat. Okey. Jadi bab 1, kamu dah mula buat laporan eksperimen ada laporan yang kamu boleh buat Jadi kamu akan baca aktiviti 1.1 ni. Okey, 1.1 ni. Jadi murid-murid, kamu perlu baca benda ni, baca dulu. Okey. Kamu akan kaji pertama apa yang perlu buat dalam eksperimen ini. Kedua, tak perlu buat laporan dulu. Fahamkan apa yang perlu tulis dalam laporan. Jangan lepas ni kata tak tahu. Okey. Lepas ini, sebab sekarang cikgu memang perlu kerja masa untuk mesyuarat lagi, kamu boleh faham lah, ada lagi satu mesyuarat. Jadi cikgu minta supaya anda jawab
praktis formatif 1.1, 1.2, 1.3 tu habiskan dulu. Lepas tu fahamkan bahawa kita perlu buat nanti laporan aktiviti 1.1 ini. Cikgu akan bagi kumpulan. Okay, lepas buka sekolah, cikgu akan masuk kelas kejap dulu. Tengok siapa yang nak belajar EcoBio. Kita akan buat kumpulan. Kita akan buat eksperimen ni. Dan nanti Han perlu buat dalam laporan. Kau boleh buat sendiri nanti kejap. Dan jangan lupa jawab praktis sumatif pada muka surat 18 dan juga 19. 18 dan 19. Okey? Ya, masa cikgu baru 45 minit. Sabar. Masa yang lebih itu, cikgu akan cuba buat setiap minggu. Kalau kamu memberi muka pada cikgu, cikgu akan cuba buat dalam 30 minit setiap minggu nanti. Lepas buka sekolah bersemuka, kita hanya masuk kelas, jawab praktis formatif dan praktis sumatif saja. Okey? Ya, cikgu akan bagi jawapan ke tak? Cikgu akan bagi jawapan. Pada masa yang sama kita akan bincang. Kalau kamu rasa ada masalah, tanya masa tu. Okey? Tanya masa tu. Siapa ada soalan? Kita dah habis apa satu ni? Soalan? Ada siapa-siapa nak tanya ke tak? Sebab cikgu tak nak buang masa ya. Sebab lepas ni cikgu kejar masa ni. Yang penting perlu jawab formatif 1.1, 1.2, 1.3 dengan praktis sumatif ya. Dan jawapan ini pun cikgu akan sekarang paparkan sini. Nanti kamu boleh tengok balik YouTube yang cikgu upload nanti. Kamu boleh cari jawapan yang kamu nak. Salin balik pada masa yang sama, fahamkan ya. Fahamkan kenapa jawapan itu dipilih. Cuba faham. Jangan main salin saja. Tapi fahamkan apa yang kamu perlu buat. Okey. Boleh kamu nanti tengok dalam YouTube balik. Statikkan, tengok jawapan dia. Okey. Siapa ada soalan lagi? Kalau tak ada, itu saja daripada cikgu. Sabar. Sila tunggu kejap. Angkat tangan je. Kalau kamu boleh ikut kelas hari ini. Sila angkat tangan. Semua sila angkat tangan. Itu je aku minta. Wenhao, Harisha, Sudik Call, John Jugan, Li Mei Yun tolong angkat tangan dah. Sila angkat tangan. Tak angkat. Oh, tak. Dia sorry, WhatsApp saya dulu. Okey, kalau sempat. Dan kita akan bincang dalam online lagi semula. Minggu depan, mungkin sebelah lewat petang, pukul 3.4 ke 4.5. Tak apa, saya faham. Cikgu faham. Sorry saya, 5 Yun. Cikgu faham. Cikgu baru teringat saja tadi kamu sebut. Faham tak? Sorry ya. Jadi kita akan jumpa minggu depan untuk bincang praktis formatif sumatif secara dalam talian ya. Cikgu akan masuk kelas bersemuka untuk bincang eksperimen je. Jadi itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih.